Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pensyarah Encik Muhammad Syirazi Hafiz bin Abdul Aziz serta ahli kumpulan Harum Manis. Hari ini kita berpeluang sekali lagi untuk sesi pembentangan bagi subjek komunikasi perundingan. Tajuk tugasan dan pembentangan hari ini adalah berkaitan patutkah sekolah vernakular dimansuhkan? Sebelum kami memulakan pembentangan, suka untuk saya memperkenalkan ahli kumpulan yang terdiri daripada Muhammad Nizam Yahya 266074, Muhammad Rahmat bin Sabaruddin Syarifuddin 266678, Zunaidi bin Zulkifli 266818, Nurhaniza binti Zakaria 267288 dan saya Aliuddin bin Muhammad Saleh 266517. Baik, bagi memulakan pembentangan, saya akan menerangkan berkenaan latar belakang dan sebab isu ini dipilih. Ia berkaitan dengan karakteristik sekolah vernakular. Yang pertama berkaitan dengan sejarah sekolah vernakular, yang mana sekolah vernakular ini diperkenalkan oleh British dengan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan dan medium pengajaran. Kemudiannya mereka memperkenalkan sekolah-sekolah vernakular yang lain yang diklasifikasikan mengikut bahasa penghantar Melayu, Cina dan Tamil. Seterusnya adalah kurikulum sekolah vernakular. Kurikulum sekolah vernakular mempunyai banyak persamaan dengan sekolah Inggeris di mana penekanan lebih diberikan kepada pembelajaran menulis, membaca dan mengira. Ciri-ciri sekolah vernakular pula, selain daripada perbezaan bahasa penghantar itu, dapat juga perbezaan di sekolah Cina, iaitu sekolah vernakular Cina peringkat rendah dan sekolah-sekolah persendirian Cina di peringkat menengah. Identiti sekolah vernakular yang sedemikian rupa menyebabkan berlakunya jurang budaya, terutama di sekolah-sekolah rendah. Dari segi demografik pula, berlaku jurang dari segi geografi di mana orang-orang Melayu cenderung untuk tinggal di kampung, manakala orang Cina tinggal di pekan dan bandar serta masyarakat India yang tinggal di estate-estate. Akhir sekali adalah senario selepas merdeka di mana sekolah-sekolah kebangsaan selepas merdeka di semenanjung Malaysia telah menyaksikan peralihan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan bermula tahun 70-an, yang mana tugas-tugas ini telah disempurnakan pada tahun 1978. Sekian, saya serahkan kepada rakan kumpulan Saudara Nizam Yahya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi untuk memulakan bincangan, saya Muhammad Nizam bin Yahya akan memulakan dengan hujah kenapa sekolah vernakular ini patut diteruskan. Biasanya alasan utama yang kita dengar untuk menghapuskan sekolah vernakular ini ialah kerana ia tidak memupuk perpaduan. Namun idea ataupun alasan ini tidak wajar kerana kita sudah mempunyai sekolah wawasan yang mana yang lebih baik kerana konsep ini menempatkan semua jenis sekolah di satu tempat. Sistem ini baik kerana ia juga boleh memupuk semangat perpaduan kerana banyak contohnya pertandingan ataupun acara sukan yang melibatkan semua pelajar daripada pelbagai kaum yang dianjurkan. Lagipun dasar sistem sekolah vernakular yang kita ada sekarang ni tak menghalang mana-mana pelajar daripada kaum lain untuk belajar di sekolah jenis kebangsaan. Contohnya ramai juga pelajar Melayu dan India yang belajar di sekolah jenis kebangsaan Cina. Di negara kita juga kita mempunyai perbezaan aliran pendidikan. Contohnya kita ada sekolah wawasan, sekolah agama, sekolah mubalik, sekolah bestari dan juga sekolah berasrama penuh. Sekiranya contohnya kita nak menghapuskan sekolah vernakular, mungkin ada pihak lain yang turut menuntut supaya sekolah agama
turut dihapuskan juga. Lagipun dalam keseragaman kurikulum dalam sistem pendidikan sekarang secara tidak langsung telah memupuk kesepaduan kaum dan juga etnik. Walaupun sekolah berbeza, sistem penilaian pemeriksaan kita adalah sama. Jadi tak kira bahasa perantaraan yang digunakan untuk mengajar, kurikulum sama ada yang digunakan di sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun sekolah jenis kebangsaan Tamil adalah sama. Peperiksaan yang dilakukan juga seperti PSR dan PMR ataupun SPM belum ini juga adalah sama bagi mana-mana jenis sekolah juga. Satu lagi poin yang penting untuk menyokong ialah peluang pelajar untuk menguasai banyak bahasa. Contohnya, kiranya pelajar Melayu turut sama dalam sekolah jenis kebangsaan Cina contohnya, jadi mereka boleh belajar bahasa Mandarin dengan mudah. Yang seperti tahu kebanyakan pelajar Melayu contohnya hanya boleh menguasai bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang akhir sekali, kerajaan memang atas dasar politik tidak akan menghapuskan sekolah jenis kebangsaan. Okay, jadi untuk hujah-hujah seterusnya, saya serahkan kepada saudara Zunaidi. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudara Nizam. Saya akan meneruskan pembentangan iaitu hujah memasukkan sekolah vernakular. Laporan Barnas pada tahun 1950 bertujuan untuk menyiasat dan memperbaiki pendidikan di Tanah Melayu. Yang pertama ialah kurang memupuk perpaduan, iaitu apabila sekolah aliran diperkenalkan, ia akan mengurangkan kesepaduan kaum dan etnik. Seterusnya, masyarakat akan berpecah belah, iaitu sekolah aliran jenis kebangsaan tidak relevan, iaitu ianya tidak selari dengan artikel 152/1 iaitu Perlembagaan Perserikatan yang berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya, pedoman etnik di Sabah dan Sarawak. Seperti yang kita tahu, etnik Iban dan Kadazan ini adalah etnik yang terbesar dan mereka mengikuti pendidikan sekolah aliran biasa kebangsaan tanpa menuntut sekolah vernakular. Yang seterusnya, sekolah kebangsaan yang monoetnik. Sekolah kebangsaan kini sebenarnya adalah lebih monoetnik, iaitu berbanding sekolah-sekolah vernakular Cina pada tahun 60-an dan 70-an. Seterusnya, pergaulan antara kaum pasca sekolah. Seperti yang kita tahu, biasanya mereka hanya bergaul dengan kelompok mereka saja. Contoh, bangsa Melayu dengan bangsa Melayu, Cina dengan Cina dan India dengan India. Okey, sekian. Saya serah kepada saudara Rahmat. Terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya, Cik Zunaidi, atas penerangan hujah pemansuhan. Seterusnya, bagi bahagian saya akan terangkan pengenalan pastian dan perbincangan jenis perundingan. Okey. Pertamanya, daripada hasil jenis perundingan mengenai pasti jumlah sebenar sekolah vernakular pada di Indonesia. Dan seterusnya, sekolah vernakular ini wujud atas kesan-kesan politik. Dan yang seperti kita maklum, penerapan semangat kebudayaan di bilang tahun sedikit sebanyak dapat menyemakan kelemahan yang timbul pada sekolah-sekolah vernakular. Seterusnya, poin nombor 3, mengenal pasti pihak kepentingan. Yang seperti kita tahu, ketika British menawarkan pendidikan arus perdana bahasa Inggeris, sekolah vernakular juga wujud, iaitu dalam bahasa ibunda, bahasa Melayu, bahasa Cina Mandarin dan bahasa Tamil. Terusnya, menggunakan model perundingan Savage, Blair dan Sorensen. Poin yang terusnya, menekankan solusi menang-menang dan mencari kepentingan asas. Selepas mereka, kita tahu negara mempunyai agenda pembangunan negara bangsa yang mana rakyat harus ada pemikiran, jiwa dan semangat kenegaraan yang sama. Mengenal pasti kehendak bersama dan juga mengasingkan individu daripada masalah. Yang seperti kita tahu, Malaysia merupakan negara mempunyai masyarakat majmuk di mana setiap dasar yang dilaksanakan
perlu selari dengan keperluan masyarakat. Dasar pendidikan yang dilaksanakan juga bukan saja bertujuan untuk memberi pelajaran di sekolah semata-mata, tetapi sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan bangsa. Seterusnya, saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Encik Rahmat. Nama saya Nurhaniza binti Zakaria. Nombor metrik 267288. Saya akan membentangkan mengenai perkara berkenaan cadangan, strategi dan taktik perundingan untuk mengatasi isu yang dipilih. Hasil daripada perbincangan, kami merasakan kerajaan seharusnya menggunakan segala keperluan dan kebebasan yang ada untuk menjadi pihak penyampai yang lebih efisien. Sistem penyampaian merupakan alat yang sangat penting dan berperanan sebagai pemberi maklumat yang tepat dan berinformasi. Selain pada itu, sistem penyampaian ini ialah boleh digunakan oleh media-media dan juga agensi-agensi kerajaan seperti contoh Kementerian Penerangan dan Komunikasi. Sistem penyampaian secara sistematik dan berkesan boleh dilakukan melalui dengan menggunakan sepenuhnya peranan media, sama ada media cetak ataupun media elektronik sebagai medium utama dengan menayangkan iklan-iklan di TV bertemakan perpaduan dengan lebih kerap lagi, dan juga menggunakan ruang papan kenyataan untuk mempromosikan keunikan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Selain pada itu, kerajaan juga boleh menggunakan promosi yang lebih kerap lagi dengan membuka pusat sehenti di merata tempat dengan memberi fokus kepada masyarakat, terutamanya di luar bandar berkenaan dengan dasar-dasar kerajaan yang terkini supaya rakyat memahami perkara berkenaan dengan sekolah vernacular ini. Selain itu, penggunaan van bergerak di seluruh negara untuk menjadi simbol dan rujukan kepada rakyat juga untuk mengetahui perancangan yang dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan juga boleh menggunakan blast SMS dengan menggunakan syarikat-syarikat demokrasi yang ada kepada rakyat-rakyat Malaysia. Selain itu, kerajaan juga boleh menggunakan sekolah-sekolah di Malaysia sebagai pusat sumber maklumat kepada murid-murid terutamanya bagi segala dasar-dasar dan program-program yang dijalankan oleh kerajaan. Saya akan serahkan kepada Encik Aliuddin. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan kumpulan atas pembentangan tadi. Bagi kesimpulan pembentangan kami yang bertajuk perlukah sekolah vernacular ini dimansuhkan, saya pecahkan kepada dua, iaitu kesan positif dan kesan negatif pemansuhan. Yang mana kesan positif pemansuhan adalah apabila sekolah vernacular ini dimansuhkan dan digabungkan. Penggabungan sekolah-sekolah ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dan menggalakkan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang bangsa di negara kita. Seperti yang disebut oleh Fellow Utama Institut Kajian Etnik, Profesor Dr. Teo Kok Siong, sistem sekolah vernacular yang diamalkan sejak dahulu lagi menghalang pembentukan identiti nasional yang perlu disokong dan didukung oleh anak bangsa. Manakala kesan negatif pemansuhan ini adalah kita bakal kehilangan satu sistem persekolahan yang unik dan pelbagai dari segi agama, budaya dan bangsa. Baik, sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.